Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula di Aisyah Journal. Okey, hari ini Aisyah nak baca kisah Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat Israel. Bukanlah negara Israel, tapi malaikat Israel. Okey, kita akan mulakan Nabi Idris alaihissalam ialah datuk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan seseorang yang sangat baik dan rajin beribadat. Pada waktu siang, baginda sibuk membantu orang ramai. Pada waktu malam pula, baginda khusyuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan Nabi Idris alaihissalam kerana rajin beribadat kepadanya. Para malaikat pula sering memuji-muji Nabi Idris alaihissalam kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan hatinya membantu orang lain. Tengok surat sebelah. Pada suatu hari, malaikat Israel teringin bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel merupakan malaikat maut. Malaikat Israel pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia pun meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia pun meminta kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi kebenaran kepada malaikat Israel untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun segera pergi ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menyamar sebagai seorang lelaki. Nabi Idris alaihissalam menyambut kedatangan lelaki itu dengan baik. Nabi Idris alaihissalam tidak tahu bahawa lelaki itu ialah malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam pun menghidangkan makanan dan minuman kepada tetamunya itu. Nabi Idris alaihissalam melayan tetamunya itu dengan baik. Kita pun kena layan bila orang tetamu kita datang je, kita pun kena buatlah macam apa tu. Nabi Idris alaihissalam, dia bila tetamunya datang, kita mesti kena buat baik, jemputkan makan-makan apa tu. Bagilah dia orang suka datang kita, tak nanti dia datanglah lagi kalau kita buat dia suka. Melayan tetamunya itu dengan baik. Nabi Idris alaihissalam pun bertanya tentang tujuan kedatangan malaikat Israel ke rumahnya. Malaikat Israel pun memberitahu Nabi Idris alaihissalam bahawa tujuan kedatangannya hanya untuk melawat Nabi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sayang kepada Nabi Idris alaihissalam. Kita pun kena jadi macam Abi lain. Apa tu perangai dia kan? Malaikat Israel juga memberitahu bahawa Nabi Idris alaihissalam menjadi kesayangan semua makhluk di langit. Nabi Idris alaihissalam berasa sangat gembira dan bersyukur. Namun, baginda tidak, malahan baginda semakin bersikap rendah diri dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita akan mulakan. Okey, jom kita sambung kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat anak yang ketiga berusia lebih 90 tahun. Okey, jom mula. Nabi Ibrahim alaihissalam dan isteri pertamanya itu Siti Sarah telah lama berkahwin. Namun begitu, mereka masih belum lagi mendapat anak. Pada ketika itu, baru cerah Mami. Namun begitu, mereka masih belum lagi mendapat anak. Pada ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya sudah berusia lebih 90 tahun. Walaupun mereka tidak mempunyai anak, namun kehidupan mereka
sangat bahagia dan gembira. Kita walaupun tak ada anak, tak ada adik, tapi kita ada rumah, kita ada keluarga. Syukur Allah. Mereka juga reda dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Masa tu dah dekat rumah diorang lah. Okey. Pada suatu hari, 3 orang lelaki datang ke rumah mereka. Maka Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah pun menyambut kedatangan para tetamu itu dengan baik. Mereka menjamu para tetamu itu dengan hidangan yang enak. Hidangan itu ialah daging lembu panggang, roti dan susu. Setelah lama berbual, para tetamu itu tetap tidak mahu makan makanan yang dihidangkan. Nabi Ibrahim AS dan isterinya berasa amat hairan apabila para tetamu itu tidak mahu makan makanan enak yang telah dihidangkan itu. Kita kalau bila tetamu datang, kita kan hidangkanlah. Kalau kita datang ke rumah tetamu, kita mestilah makan makanan yang dia dah buat. Tapi ini kan kisah Ibrahim zaman dulu-dulu. So, itulah apa jadi je tengok. Akhirnya, para tetamu itu pun memperkenalkan diri mereka sebagai Malaikat Jibril. Sebenarnya 3 orang malaikat tu adalah Malaikat Jibril, Malaikat Mikail dan Malaikat Israfil. Pertama Malaikat Jibril, kedua Malaikat Mikail, dan ketiga Malaikat Israfil. Okey, jom kita mulakan. Nabi Ibrahim AS dan isterinya berasa amat terkejut dengan kedatangan para malaikat itu. Nabi Ibrahim AS pun segera bertanyakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian para tetamu itu pun memberitahu Nabi Ibrahim AS dan isterinya tentang tujuan kedatangan mereka ke situ. Mereka mahu menyampaikan satu berita gembira. Berita gembira itu ialah isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Sarah, bakal melahirkan seorang bayi lelaki. Mereka amat sangat terkejut sebab Siti Sarah dia mengandung dapat seorang bayi lelaki. Surat 4. Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah berasa amat terkejut mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka akan mendapat anak dalam usia mereka yang sudah tua. Mereka pun terus bersyukur kepada Allah SWT. Mereka berasa amat gembira kerana bakal mendapat seorang anak yang diinginkan selama ini. Begitulah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang amat taat dan sabar. Itulah kita kena sabar walaupun kita usia berapa tahun pun. Tapi ada juga yang berusia lambat dan tua tapi dia boleh masih mengandungi anak di dalam perutnya. Ada dah orangnya. Okey. Ini kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina Kaabah. Okey. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim AS mendapat wahyu daripada Allah SWT untuk membina Kaabah di kota Mekah. Kota Mekah merupakan tempat tinggi bagi isteri keduanya, iaitu Siti Hajar dan anak lelaki mereka yang bernama Nabi Ismail AS. Kota Mekah merupakan kota yang agak maju ketika itu. Setelah menerima wahyu daripada Allah SWT, maka Nabi Ibrahim AS pun segera pergi ke kota Mekah. Baginda segera mahu menjalankan perintah Allah SWT. Sebaik sahaja sampai di kota Mekah, baginda pun pergi ke rumah anaknya Nabi Ismail AS. Namun Nabi Ismail AS tidak ada di rumah ketika itu. Oleh itu, Nabi Ibrahim AS pun segera mencari anak lelakinya itu di sekitar kota Mekah.
Setelah lama mencari, akhirnya Nabi Ibrahim AS pun terjumpa anak lelaki di suatu tempat. Nabi Ibrahim AS segera memberitahu anaknya tentang wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik sahaja Nabi Ismail AS mendengar kata-kata bapaknya itu, bagi dia pun terus bersetuju untuk membantu bapaknya membina Kaabah. My gosh. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Jom kita mula. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina Kaabah dengan bersungguh-sungguh. Mereka amat taat pada pemerintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mereka membina asas Kaabah, mereka pun mencari ketulan-ketulan batu untuk dijadikan sebagai dinding Kaabah. Setelah memperolehi ketulan-ketulan batu itu, Nabi Ismail AS pun mengangkat ketulan-ketulan batu itu, manakala Nabi Ibrahim AS pula membinanya. Apabila pembinaan Kaabah itu semakin tinggi, maka Nabi Ismail AS telah membawa sebuah batu daripada syurga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat Nabi Ibrahim AS berpijak untuk meninggalkan Nabi Ibrahim AS berpijak untuk meninggikan lagi binaan Kaabah itu. Nabi Ibrahim AS pun berdiri di atas batu itu dan Nabi Ismail AS pula terus menghulurkan ketulan batu kepada bapaknya. Batu tempat Nabi Ibrahim AS terpijak itu kini dikenali sebagai Makam Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim AS berasa seperti ada kekurangan pada Kaabah yang yang dibina itu. Maka Nabi Ibrahim AS pun mengarah Nabi Ismail AS. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang akan diletakkan sebagai penanda bagi manusia. Okey, jom kita tengok muka surat 32. Ketika Nabi Ismail AS sedang mencari batu itu, tiba-tiba datang malaikat. Ketika Nabi Ismail AS sedang mencari batu itu, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ia memberikan sebuah batu yang cantik kepada Nabi Ismail AS. Baginda mengambil batu itu lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS berasa gembira lalu menciumnya beberapa kali. Batu itu ialah Hajar Aswad. Umat Islam yang bertawaf di Kaabah disunatkan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad terletak di sebelah tenggara Kaabah. Setelah beberapa lama bekerja kuat, akhirnya Kaabah pun siap dibina. Tinggi binaan Kaabah ketika itu ialah 9 hasta. Mereka bersyukur kerana akhirnya mereka dapat menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai membina Kaabah itu, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sejak itu, Kaabah menjadi tumpuan orang ramai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja pada kami sekalian. Terima kasih. Oh, jangan lupa like, share dan subscribe, komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.